Tirmizi. Babu aswadain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi qatlil aswadain fi salati. Bab datang menceritakan mengenai bunuh dua aswad. Dua aswad maksud di sini al-muradu bil aswadaini al-hayyatu wal aqrab. Aswadain maksudnya hayyah, ular, dan aqrab, kala jengking. Dua ekor binatang sani kalau lalu ataupun berada di samping orang sembahyang, tengah sembahyang tu boleh bunuh dua binatang tu tanpa makruh, tanpa menjadi makruh, disebabkan dua binatang sani bisa bahaya kalau tidak bunuh dulu, takut tengah sembahyang dia mari matuk kita, bahaya bagi orang sembahyang tu. Sebab tu Rasulullah SAW benar bunuh dua binatang tu walaupun tengah orang tu sembahyang. Haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Ismail bin Ulayyah an Ali bin al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Damdam bin Jaws an Abi Hurairah qala, riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatl al-aswadain fi salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dengan membunuh dua aswad, dua hitam, yakni ular dan kalajengking tengah sembahyang. Ketika sembahyang tu, jadi daripada sini dapati yajuzu qatluha fi salati min ghairi karahah, harus bunuh dua binatang tu ketika sembahyang, tengah sembahyang, tanpa menjadi makruh. Al-hayyati wal aqrabi, ni badal bagi aswadain. Maksud aswadain ni hayyah, ular, dan aqrab, kalajengking. وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. Beramal menurut hadis ni di sisi setengah ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada mereka, yakni tabi'in. Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, dan juga berkata dengan pendapat ni menurut pendapat tani Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq bin Ibrahim, Imam mazhab Zahiri, terkadang panggil Ishaq Rahway ataupun Ishaq bin Ibrahim. Dia tu guru Imam Bukhari juga, Ahmad dan Ishaq, dua-dua sama guru Imam Bukhari. Yang sama pendapat dengan dua imam ni jumhur ulama juga berpendapat begitu.
menurut hadis ini benar harus bunuh ketika sembahyang tu dua binatang yang bisa sani. Wa kariha ba'dhu ahli ilmi qatl al-hayyati wal aqrabi fi salati, dan setengah ulama menganggap makruh membunuh ular dan kalajengking ketika semayang, tengah semayang. Qala Ibrahim Nakhai kata, inna fi salati la syughlan, sesungguhnya dalam sembahyang ni ada kesibukan, maksudnya kesibukan membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Orang tengah sibuk dengan membaca Al-Quran, mengingati Allah, dia tidak akan ingat untuk bunuh ular dan sebagainya. Jadi berdasarkan itu, sebahagian ulama mereka anggap makruh membunuh hayyah dan akrab tu. Jadi dua pendapat ada. Sebahagian ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka beramal menurut hadis ni, maksudnya bunuh hayyah dan akrab tengah semayang tu tidak makruh. Sekumpulan ulama pula anggap makruh. Ada dua pendapat. Wal qaulul awwalu asahhu. Imam Tirmizi kata pendapat pertama asahhu, terlebih sahih ataupun terlebih rajih. Ai asahhu minal qauli tsani, pendapat pertama terlebih sahih daripada pendapat yang kedua, iaitu makruh. Pendapat pertama tidak makruh. Babu ma jaa fi sajdatay sahwi qabla salami. Bab ini datang menceritakan mengenai dua sujud sahwi akan dilakukan sebelum memberi salam. Jadi ada juga bab berkenaan dengan sujud sahwi qabla salam, dan juga ada bab selepas daripada ni kita akan baca sujud sahwi dilakukan ba'da salam. Babu ma jaa fi sajdatay sahwi ba'da salami wal kalami, itu pun ada. Jadi seperti biasa, berdasarkan adanya khilaf riwayat, khilaf amalan daripada Rasulullah SAW sendiri, di kalangan sahabat Nabi juga ada khilaf. Jadi dengan adanya ikhtilaful riwayat, wujudlah ikhtilaful asar. Di kalangan sahabat Nabi juga turut menjadi ikhtilaf, dan akhirnya ada pula ikhtilaf di sisi a'immah, imam-imam mazhab tu. Jadi maksudnya ikhtilaf yang ada di kalangan imam-imam mazhab ni berpunca daripada adanya ikhtilaf daripada Rasulullah SAW sendiri dan juga daripada sahabat. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب. Halif maksudnya orang yang ada perjanjian dengan Bani Abdul Muttalib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri, terus berdiri pada sembahyang zuhur, wa alaihi julusun, sepatutnya masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya. Tanggungjawab ketika itu adalah duduk. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada 2 rakaat sembahyang zuhur, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun kepada rakaat yang ketiga,
bermakna tidak ada duduk tahiyat awal, tasyahud awal. Falamma atamma salatahu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyangnya, sajada sajdataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dua sujud sahwi, yukabbiru fi kulli sajdatin, Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, ucap Allahu Akbar pada setiap kali sujud. Maknanya nak sujud tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap takbir dulu baru sujud. Wa huwa jalisun, sedang dia duduk, maksudnya sujud sahwi dilakukan dalam keadaan duduk. Wa sajadahuman qabla an yusallima, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Jadi sujud sahwi dilakukan sebelum memberi salam. Jadi berkenaan dengan sujud sahwi, sama ada akan dilakukan sebelum memberi salam ataupun selepas memberi salam, qabla salam ataupun ba'da salam. Di situ ada ikhtilaf di kalangan a'immah arba'ah. Di sisi a'immah salasah, selain daripada Imam Abu Hanifah, mereka kata sujud sahwi akan dilakukan qabla salam, sebelum memberi salam. Imam Abu Hanifah kata akan lakukan sujud sahwi selepas memberi salam. Selepas memberi salam, maksudnya cara dia dalam mazhab Hanafi, bila nak sujud sahwi bagi salam sebelah kanan, setelah memberi salam sebelah kanan tu sujud sahwi dua kali. Bila bangkit daripada sujud yang kedua, akan duduk baca tasyahud dulu. Sudah tu barulah bagi salam kanan kiri. Jadi maksudnya beza dengan cara dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum memberi salam. Sudah sujud sahwi, bangun tu, bangkit daripada sujud kedua tu, bagi salam selalu tanpa baca apa-apa. Tapi dalam mazhab Hanafi, sujud sahwi akan buat selepas daripada bagi salam sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan tu di sujud sahwi dua sujud. Sudah dua kali sujud tu, duduk tu tak bagi salam selalu, baca tasyahud dulu. Sudah baca tasyahud, barulah bagi salam sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu cara sujud sahwi selepas daripada memberi salam sebelah tu. Wasajadahuman nasu ma'ahu, dan juga orang ramai sujud dua sujud sahwi bersama dengannya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana ganti ma nasiya minal julus, tasyahud yang ganti duduk tasyahud yang dia lupa tu, ganti daripada apa yang Rasulullah SAW lupa. Minal julus, iaitu duduk yang lupa tu, duduk lupa duduk nak tasyahud awal tu. Minal julus min bayan, bayaniyah lil bayan, menyatakan maksud manasiyah tu, yang lupa tu apa? Lupa nak duduk tasyahud. Jadi ganti daripada tak jadi duduk tasyahud tu, ganti dengan dua sujud sahwi. Tujuan sujud sahwi itu memang untuk menampung kekurangan dalam sembahyang tu. Wa fil babi an Abdurrahman bin Auf qala haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Abdul A'la wa Abu Dawud qala akhbarana Hisham
عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وسائب القاري كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم. Riwayat daripada Muhammad bin Ibrahim, Abu Hurairah dan Sa'ib, dua orang sahabat ni, mereka berdua sujud, dua sujud sahwi sebelum memberi salam. Qala Abu Isa, hadis ibn Buhainata hadisun hasanun, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhaina al-Asadi Sani Halif Bani Abdul Muttalib tu dianggap hadis tu hadis hasan. Wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm wa huwa qawl asy-Syafi'i yara sujud as-sahwi kullahu qabla at-taslimi. Beramal menurut hadis ni di sisi ulama termasuk Imam Syafi'i, dan ia adalah pendapat Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i sendiri menganggap kesemua jenis sujud sahwi sama ada berlaku penambahan dalam sembahyang ataupun berlaku kekurangan disebabkan ada tambahan terlebih satu rakaat. Misalan sembahyang tu 4 rakaat, tersilap sembahyang 5 rakaat, itu dah lebih. Kadang-kadang tak duduk tasyahud awal terus bangun, jadi maknanya ada berlaku kekurangan dalam sembahyang. Jadi Imam Syafi'i tidak kira sama ada yang menjadi kesilapan sepatutnya kena ganti dengan sujud sahwi itu, sama ada berlaku penambahan dalam sembahyang ataupun berlaku kekurangan dalam sembahyang. Apa saja keadaan lupa, tertambah, terkurang dalam sembahyang itu, bila sujud sahwi, mesti sujud sahwi sebelum memberi salam. Wa yaqulu, dan Nabi Imam Syafi'i kata, hadza, ini maksudnya hadis yang menyatakan sujud sahwi qabla taslim itu merupakan an-nasikhu, yang membatalkan hukum li ghairihi, bagi hadis-hadis yang lain, li ghairihi minal ahadits, bagi hadis-hadis yang lain. Maksudnya hadis-hadis yang lain yang menyatakan sujud sahwi selepas memberi salam dan sebagainya, kesemua itu akan jadi mansukh. Hadis ni nasikh di sisi Imam Syafi'i. ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا, dan Imam Syafi'i menceritakan bahawa akhir sekali perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atas perkara ini, qabla taslim ini. Jadi maksudnya ada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebelum memberi salam, ada juga sujud sahwi selepas memberi salam. Ada dua amalan yang berlainan, berbeza daripada Rasulullah SAW sendiri. Jadi di sisi Imam Syafi'i, hadis lain selain daripada hadis yang menyatakan sujud sahwi itu sebelum memberi salam, jadi hadis lain dah jadi mansukh, dan hadis yang menyatakan sujud sahwi sebelum memberi salam itu nasikh, hukum tetap. Dalilnya di sisi Imam Syafi'i, akhir perbuatan daripada Rasulullah SAW ni
Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi lakukan sebelum memberi salam. Jadi apabila bertemu dua amalan yang bercanggah datang daripada Rasulullah SAW sendiri, ketika itu ada satu kaedah, kita kena tengok amalan yang mana akhir sekali Nabi SAW lakukan di antara dua amalan yang bercanggah saling. Akhir sekali maksudnya sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi sebelum Rasulullah SAW wafat, apabila Rasulullah SAW sujud sahwi, adakah Rasulullah SAW sujud sahwi itu sebelum memberi salam ataupun selepas memberi salam? Jadi dapati bukti Nabi SAW sujud sahwi sebelum memberi salam. Itulah sebab Imam Syafi'i kira yang sebelum memberi salam sujud sahwi itu nasikh, yang lain, hadis lain yang bercanggah dengan hadis ni kira mansukh. Wa qala Ahmad wa Ishaq إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام. Imam Ahmad dan Imam Ishaq kata apabila seseorang berdiri pada dua rakaat, maksudnya tak duduk tasyahud awal terus berdiri daripada rakaat kedua kepada rakaat ketiga. Kalau begitu, untuk menampung kesalahan itu, sujud sahwi itu akan lakukan qabla salam. Fa innahu yasjudu sajdatay sahwi qabla salam, sebelum memberi salam, ala hadis Ibn Buhainata, menurut hadis Ibn Buhainah, hadis bab sani. Wa Abdullah Ibn Buhainata huwa Abdullah Ibn Malikin. Abdullah bin Buhainah dia itu adalah Abdullah bin Malik bin Buhainah. Jadi maknanya cucu Buhainah. Malikun abuhu, Malik ayah dia, wa Buhainah tu ummuhu. Buhainah tu mak dia, Buhainah. Jadi bukan cucu Buhainah, anak Buhainah, nisbah kepada mak dia, tidak bin Malik bin Buhainah. Malikun abuhu, Malik ayah Abdullah, wa Buhainatu ummuhu, tukar lagi. Buhainah tu ibu dia, ibu Malik. Betul lah, apa nama? Abdullah tu cucu Buhainah, bukan mak. Salah dhamir sani. هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن المديني. إسحاق bin Mansur meriwayatkan hadis ini daripada Ali bin Madini, sama seperti ini. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, waqtalafa ahlul ilmi fi sajdatay sahwi mata yasjuduhum ar-rajulu qabla salami atau ba'dahu. Ulama berselisih pendapat berkenaan dengan dua sujud sahwi, bila masa orang tu akan sujud dua sujud sahwi itu, sama ada sebelum memberi salam ataupun selepas memberi salam. Fara'a ba'duhum ay yasjudahuma ba'da salami. Sebahagian daripada mereka ulama, mereka memandang, berpendapat sujud kedua-dua sujud itu selepas memberi salam. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa ahli al-Kufah. Itu pendapat Sufyan Tsauri dan ahli al-Kufah, yaitu
Abu Hanifah wa man ma'ahu, Imam Abu Hanifah dan mereka yang fahaman bersama dengan Imam Abu Hanifah. Wa qala ba'duhum yasjuduhuma qabla salami, akan sujud dua sujud itu sebelum memberi salam. Jadi ada hadis dalam riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, riwayat daripada Sauban. Di situ ada sebut likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallimu. Setiap lupa sahwi itu ada mempunyai dua sajdah untuk menampung kekurangan itu. Sujudnya ba'da ma yusallimu, setelah memberi salam. Jadi hadis itu menjadi dalil dan pegangan bagi Sufyan Tsauri dan Ahlul Kufah. Tapi a'immah yang mengambil keputusan sujud sahwi sebelum memberi salam, mereka bantah dengan sanad hadis itu, dan mereka kata hadis yang menyatakan sujud sahwi selepas memberi salam itu, kata mereka dhaif, disebabkan mudarul hadis itu ada pada Ismail bin Ayyash. Dia tu rawi dhaif, disebabkan dalam sanad hadis tadi rawi dhaif ada 3 imam selain daripada Imam Abu Hanifah yang menganggap sujud sahwi hanya akan lakukan sebelum memberi salam. Mereka kata hadis berkenaan dengan sujud sahwi melakukan selepas memberi salam itu dhaif. Jadi itu kenyataan daripada pihak imam yang melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Jadi ulama Ahnaf mereka memberi jawapan berkenaan dengan pandangan 3 imam sani terhadap hadis likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallimu, di mana mereka kata dalam hadis itu ada rawi Ismail bin Ayyash, dia tu rawi dhaif. Jadi kata ulama Ahnaf, Ismail bin Ayyash ni bin Huffaz Syam, salah seorang daripada hafizul hadis dari Syam, dan muhaddisin menerima riwayat Ismail bin Ayyash yang diambil daripada ulama hadis penduduk Syam, dan tidak makbul hadis yang mana Ismail bin Ayyash riwayat daripada orang lain selain daripada penduduk Syam tu. Jadi itu kajian dan keputusan daripada jumhur muhaddisin berkenaan dengan Ismail bin Ayyash, dan ulama Ahnaf kata hadis tadi, hadis berkenaan dengan likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallimu, hadis tu Ismail bin Ayyash dia riwayat daripada Abdullah bin Ubaidillah Al-Kala'i, dia tu daripada penduduk Syam. Jadi mengikut penentuan muhaddisin, Ismail bin Ayyash adalah min Huffaz Syam kalau dia riwayat daripada rawi-rawi penduduk negeri Syam, kiranya
maqbul hadis daripada dia. Jadi hadis likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallimu sani Ismail bin Ayyash, riwayat daripada Abdullah bin Ubaidillah, dia tu ahlu Syam. Jadi sebab tu diterima sama sekali di sisi Imam Abu Hanifah dan ulama Ahnaf dengan riwayat yang datang daripada Ismail bin Ayyash. Setiap sahwi mempunyai setiap lupa mempunyai 2 sajdah selepas daripada memberi salam. Wa qala ba'duhum yasjuduhuma qabla salami. Setengah ulama kata, yakni selain daripada Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, 3 imam lagi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka kata sujud sahwi 2 rakaat akan dilakukan sebelum memberi salam. Wa huwa qawlu aksaril fuqaha'i min ahlil madinati. Memberi salam, sujud sahwi sebelum memberi salam tu pendapat kebanyakan fuqaha dari kalangan penduduk Madinah, misli Yahya bin Sa'id wa Rabi'ata wa ghairihima, upama Yahya bin Sa'id al-Qattan, Imamul Jarh wa Ta'dil, tu guru Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Rabi'ah tu guru Imam Malik, wa ghairihima, yang lain selain daripada Yahya dan Rabi'ah. Wa bihi yaqulu Syafi'i, Imam Syafi'i juga berkata dengan pandangan tu, yaitu sujud qabla salam. Wa qala ba'duhum, setengah ulama kata, idza kanat ziyadatan fi salati fa ba'da salam, apabila berlaku penambahan dalam sembahyang, kalau begitu sujud sahwi akan lakukan selepas memberi salam. Wa idza kana nuqsanan fa qabla salamin, dan apabila berlaku kekurangan dalam sembahyang, berlaku tambahan, maksudnya tambah rakaat sembahyang, nak sembahyang 4 jadi 5, kurang maksudnya tak baca tasyahud dan sebagainya, berlaku kekurangan dalam sembahyang. Kalau berlaku kekurangan dalam sembahyang faqabala salami, maka sujud sahwi akan dilakukan sebelum memberi salam. Maknanya kesalahan dalam sembahyang itu berbentuk ziyadah ba'da salam. Kalau berbentuk nuqsan, sujud sahwi qabla salam. Wa huwa qawlu Malik bin Anas, pendapat Malik bin Anas juga, Imam Malik sama qabla salam. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad kata, ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sujud sahwi, fayusta'malu kullun, kesemua riwayat itu akan diguna pakai ala jihatihi, menurut aturannya. Maksudnya ada Nabi SAW sujud sahwi ini qabla salam pun ada, ba'da salam pun ada, riwayat-riwayat datang daripada Nabi SAW, dan perlu guna pakai ke semua riwayat, sama ada qabla salam ataupun ba'da salam. Perlu amal ke semua itu mengikut keadaan apa yang Rasulullah SAW lakukan
sujud sahwi itu. Jadi apa Rasulullah SAW berlaku tambahan dalam sembahyang ataupun kekurangan dalam sembahyang, bila sujud sahwi, adakah Rasulullah SAW sujud lepas memberi salam ataupun sebelum memberi salam? Yang sebelum memberi salam itu kenapa? Apa berlaku masa itu? Yang sujud sahwi selepas memberi salam itu kena tengok masa itu apa berlaku di sisi Rasulullah SAW. Nabi SAW sujud sahwi itu pada salam itu. Jadi kena ikut keadaan sama dengan Rasulullah SAW itu. Yara idza qama fi raka'ataini. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat apabila terus bangun pada 2 rakaat tak duduk tasyahud awal, kalau begitu sujud sahwi ala hadis Ibn Buhainah akan lakukan menurut hadis Ibn Buhainah. Hadis Ibn Buhainah nyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebelum memberi salam, qabla ayusallima. Jadi kalau seseorang berdiri terus rakaat yang kedua itu kepada rakaat yang ketiga tidak tasyahud, jadi dah sama dengan keadaan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW juga pernah tinggal tasyahud daripada 2 rakaat terus bangun kepada 3 rakaat. Jadi ketika itu sujud sahwi akan dilakukan menurut hadis Ibnu Buhainah, yaitu Nabi SAW sujud 2 sujud sahwi itu qabla salam, sebelum memberi salam. Jadi bila Rasulullah SAW terlupa nak baca tasyahud, bangun terus kepada rakaat yang ketiga. Kalau kita berlaku yang sama, tak baca tasyahud terus bangun kepada rakaat yang ketiga, ketika itu sujud sahwi akan lakukan sebelum memberi salam, bagi sama dengan cara Rasulullah SAW. Dan wa idza shalla az-zuhra khamsan fa innahu yasjuduhuma ba'da salami. Apabila sembahyang zuhur dah jadi 5 rakaat, maka dia sujud 2 sujud sahwi selepas daripada memberi salam. Jadi ada pernah juga Rasulullah SAW sembahyang jadi 5 rakaat, Nabi SAW ketika itu sujud sahwi melakukan selepas memberi salam. Jadi kita tengok kalau berlaku itu sama keadaan dengan Rasulullah SAW, begitu sujud sahwi buatlah selepas memberi salam. Jadi itulah maksud tadi, fayusta'malu kullun ala jihatihi. Setiap hadis, setiap riwayat itu akan diguna pakai menurut aturannya, mengikut caranya. Jadi cara macam mana datang daripada Rasulullah SAW sujud sahwi itu, ikutlah cara itu. Kalau Nabi SAW lakukan sujud sahwi pada sembahyang yang tidak tasyahud itu, kalau berlaku sama seperti itu, kita juga sujud sahwi mesti lakukan sebelum memberi salam. Wa idza sallama fi rak'ataini fi az-zuhri wal 'asri fa innahu yasjuduhuma ba'da salami. Dan apabila memberi salam pada 2 rakaat sembahyang zuhur dan asar, jadi tersilap bagi salam pada 2 rakaat sembahyang asar dan sembahyang zuhur, ketika tasyahud awal itu dia sujud bagi salam, kemudian baru ingat tidak, sudah lagi sembahyang dia
dia pun sambung sembahyang tu bagi cukup 4 rakaat. Jadi ketika tu dia akan sujud selepas memberi salam. Wa kullun yusta'malu ala jihati. Itulah maksud setiap riwayat akan diguna pakai mengikut aturannya, mengikut keadaannya yang sama dengan Rasulullah SAW itu. Wa kullu sahwin laisa fihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrun, dan setiap sahwi, sujud sahwi, tidak ada padanya cerita datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sajdatai sahwi fihi qabla salam. Maka sujud sahwi padanya akan lakukan sebelum salam. Itu sama dengan pendapat daripada 3 imam mazhab itu. Jadi daripada apa kita dah baca ni, dah tahu ada datang riwayat daripada Nabi SAW qabla salam, sujud sahwi itu qabla salam, dan begitu juga riwayat daripada Rasulullah SAW ba'da salam, Rasulullah SAW sujud sahwi itu. Jadi dua-dua cara sabit daripada Rasulullah SAW, dan ikhtilaf kata sujud sahwi akan lakukan sebelum memberi salam dan selepas memberi salam. Khilaf tu hanya khilaf fil afdaliyah, bukan khilaf fil jawaz. Maksudnya sebelum memberi salam ke selepas memberi salam nak sujud sahwi itu, khilaf tu hanya berdasarkan afdaliyah. Maksudnya yang mana satu lebih afdal, sujud sahwi sebelum memberi salam itu lebih afdal, ataupun sujud sahwi lakukan selepas memberi salam, mana afdal, yang qabla salam ke ba'da salam. Jadi di sisi 3 imam selain daripada Imam Abu Hanifah, di sisi mereka afdal sujud sahwi sebelum memberi salam, dan di sisi Hanafiyah sujud sahwi selepas memberi salam itu lebih afdal. Jadi khilaf di sini khilaf fil afdaliyah, bukan khilaf fil jawaz. Tidak kata yang mazhab Hanafi dia sujud sahwi selepas memberi salam. Kalaulah dia tu jadi makmum, contoh yang mazhab Hanafi itu makmum, yang jadi imam tu Syafi'i, bila ada apa masalah dalam sembahyang, imam tu akan sujud sahwi sebelum memberi salam. Ketika tu yang pakai mazhab Hanafi, amal mazhab Hanafi, yang akan sujud sahwi selepas memberi salam sani, dia juga boleh turut sujud sahwi sebelum memberi salam tu, maknanya sah sembahyang dia. Cuma bagi dia tidak dapat kelebihan afdal yang lakukan sujud sahwi selepas memberi salam itu saja. Ataupun dianggap bagi pengikut mazhab Hanafi sani, yang dia buat tu dianggap khilaf aula, mengikut mazhab dia, itu saja. Jadi maksudnya khilaf-khilaf yang ada di kalangan a'immah mujtahidin, imam-imam mazhab ni, semuanya
berdasarkan khilafil afdaliyah. Seperti mana baca kunut ataupun tidak baca, ataupun baca kunut angkat tangan ataupun tidak angkat tangan, baca bismillah perlahan ataupun kuat. Ada khilaf-khilaf yang ada di kalangan a'immah, semuanya terletak pada afdaliyah. Mereka berbeza pendapat yang mana satu afdal. Itu saja. Bukan kata tidak harus bagi mereka yang buat sujud sahwi sebelum memberi salam tu, kalaulah dia buat selepas memberi salam, kiranya sah semayang, cuma kurang afdal. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله. Ishaq bin Ibrahim juga berkata umpama pendapat kata-kata Imam Ahmad dalam bab sujud sahwi ini, illa annahu qala, kecuali Ishaq kata kullu sahwin laisa fihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam dzikrun. Setiap sahwi tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita padanya, maknanya ada juga kesalahan apa-apa berlaku dalam sembahyang, kekurangan ataupun penambahan, yang mana apa yang kita berlaku tu, kalau tengok dalam riwayat-riwayat dengan Rasulullah SAW sujud sahwi itu tak sama. Misal kata Rasulullah SAW apabila tertinggal baca tasyahud, dia sujud sahwi qabla salam, menambah rakaat. Ketika itu Nabi SAW sujud sahwi selepas memberi salam. Jadi yang menjadi kesalahan yang kita lakukan dalam sembahyang ni tidak sama dengan dua cara itu. Contohnya, maknanya yang masalah kita hadapi ketika itu tidak sama dan tidak ada contoh daripada Rasulullah SAW. Kalau begitu, Ishaq bin Ibrahim kata, fa in kanat ziyadatan fi salati, jika menjadi tambahan dalam sembahyang sujud sahwi selepas memberi salam. Wa in kana nuqsanan, dan berlaku kekurangan dalam sembahyang, yasjuduhuma qabla salami, sujud dua sujud sahwi itu sebelum memberi salam. Jadi di sisi Imam Syafi'i, kalau berlaku kesilapan yang tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu di sisi Imam Syafi'i dia akan sujud sahwi juga sebelum dia memberi salam. Babu ma jaa fi sajdatay sahwi ba'da salami wal kalami. Bab datang berkenaan dengan dua sujud sahwi itu, akan lakukan dua sujud sahwi lakukan selepas memberi salam dan selepas berbual, bercakap. Haddatsana Ishaq bin Mansur أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat zuhra khamsan. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur khamsan ay khamsa rak'atin, 5 rakaat. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, yakni ditanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, azida fi salati am nasita, adakah ditambahkan rakaat pada sembahyang ataupun engkau terlupa lebih 1 rakaat ke? Tanya. Jadi maksudnya, adakah tambahan 1 rakaat tadi? Jadi sembahyang zuhur, sembahyang 5 rakaat tu, tambahan tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun daripada Rasul. Kalau kata ditambah zuhur daripada 4 rakaat jadi 5, itu adalah perintah daripada Allah. Kalau tidak, lupa sembahyang 5 rakaat itu daripada Rasulullah. Jadi maksudnya, sahabat nama Khirbaq dan gelaran dia Zulyadain, dialah yang tanya. Jadi tujuan dia ini berlaku sembahyang zuhur 5 rakaat ni kerana ada perintah daripada Allah, ada tambahan dalam sembahyang zuhur juga, ataupun kau lupa. Jadi maknanya, selepas daripada itulah fasajadah sajdataini, sujud sahwi 2 sujud tu. Maknanya sujud sahwi lakukan selepas daripada selesai 4 rakaat, sembahyang zuhur tambah 1 rakaat. Kemudian tambah 1 rakaat jadi 5, sembahyang dah selesai. Sudah sembahyang bual berkenaan dengan soal jawab sani. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 sujud sahwi selepas daripada memberi salam itu. Jadi daripada situ sabit sujud sahwi Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan selepas memberi salam dan juga selepas dia berbual dengan sahabat itu. Jadi berkenaan dengan seseorang jadi tambah 1 rakaat daripada 4 jadi 5 sani. Kalau dah silap macam tu, apa sepatutnya lakukan? Pertama, kalaulah dia tu yang sembahyang tu dia dah duduk pada rakaat yang keempat, tasyahud akhir, dia dah duduk sekadar dia baca tasyahud. Kemudian dia tersilap bangun tambah 1 rakaat. Mungkin dia ingat tak selesai lagi sembahyang, dia pun sambung jadi 5. Jadi jumhur ulama ittifaq kata, kalau dia dah duduk sekadar tasyahud selepas daripada 4 rakaat tahiyat akhir tu, kemudian dia terlupa bangun
tambah 1 rakaat jadi 5. Kalau macam tu disebabkan dah duduk qadar tasyahud, sah sembahyang dia. Jadi kaedah akhirah, maksudnya duduk tasyahud akhir tu bil ijma', tidak ada khilaf, itu fardu, disebabkan dia dah tunai fardu akhir sembahyang tu kira sah. Yang lebih 1 rakaat tu tidak menjadi masalah bagi sembahyang tu. Itu pendapat daripada jumhur, dan juga tidak ada ikhtilaf di sisi a'immah. Yang menjadi ikhtilaf di kalangan a'immah ni, tasyahud akhir tak duduk langsung, daripada 4 rakaat itu terus bangun kepada rakaat yang kelima. Kalau begitu, dalam mazhab Hanafi akan ditambahkan 1 rakaat lagi, jadikan 6 rakaat. 6 rakaat, dan sembahyang tu akan dikira sembahyang sunat ataupun sembahyang nawafil. Tanggungjawab fardu dia tak tunai lagi. Maksudnya bila dah tak duduk tasyahud akhir, itu tidak dapat tunai kewajipan fardu dalam sembahyang tu. Jadi sebab tu di sisi Imam Abu Hanifah, sembahyang sani tak jadi sembahyang fardu, dikira sembahyang sunat ataupun nawafil. Lepas tu 5 rakaat, tidak ada sembahyang nawafil 2, 4. Kalau 6 angka genap ni ada. Jadi sebab tu nak suruh jadi sempurna sembahyang sunat nawafil bagi mengikut pandangan dia, so tambah 1 rakaat. Jadi sembahyang 6 rakaat, jadi sembahyang sunat, sembahyang nawafil, kemudian 4 rakaat fardu sani sembahyang semula. Tapi di sisi bila sudah 6 rakaat tu, tasyahud akhir tu, dia kena tak perlu sujud sahwi dah. Jadi sembahyang sunat, sujud sahwi pun boleh, disebabkan dia ketinggalan tasyahud tu. Tapi di sisi imam, 3 imam, kalau berlaku begitu, maknanya 4 rakaat itu terus bangun. Dan jadi 5 rakaat, bila dia teringat, dia silap dah, jadi 5 rakaat, tak perlu dia sambung 1 rakaat lagi untuk jadikan sembahyang sunat 6 rakaat. Jadi bila dia sudah rakaat yang kelima tu duduk, kemudian sujud sahwi, sudahkan sembahyang. Itu perbezaan di antara Imam Abu Hanifah dan 3 a'immah lagi itu. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun. Haddatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailana qala akhbarana Abu Muawiyah 'an al-Amash عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام selepas bercakap azida fi salat am nasita, lepas tu baru sembahyang. Jadi sujud sahwi sekarang ba'dal kalam, selepas daripada berpual. Wa fil babi an Muawiyah wa Abdullah ibn Ja'far wa Abi Hurairah
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام سجود سهوي lepas memberi salam. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أبو أيوب وغير واحد عن ابن سيرين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح hadis Abdullah bin Mas'ud berkenaan dengan sujud sahwi selepas daripada berbual itu hadis hasan lagi sahih wal amalu ala hadha inda hadis Abdullah bin Mas'ud berkenaan dengan 5 rakaat tadi itu hasan lagi sahih. Beramal menurut hadis ini di sisi setengah ulama qalu mereka kata idza salla rajul az-zuhra khamsan apabila seseorang fasalatuhu jaizatun semayang dia harus maksudnya wasajada sajdatai sahwi dia sujud sahwi wa ilam yajlis fi rabi'ah walaupun tidak duduk pada rakaat yang keempat tu jadi daripada 5 sani 4 akan dikira tunai fardu 1 ni lebihan begitu saja tidak mengganggu tidak membatalkan sembahyang tu wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Qala ba'duhum setengah daripada ulama kata idza salat zuhra khamsan apabila 5 sembahyang 5 rakaat sembahyang zuhur walam yaq'ud fi rabi'ati miqdar at-tashahhud dan tidak duduk pada rakaat yang keempat sekadar baca tasyahud tu kalau bangun terus jadi 5 fasadat salatuhu sembahyangnya batal maknanya tak jadi fardu dah jika tu sambung 1 rakaat lagi jadikan sembahyang sunat ataupun nawafil itu pendapat siapa wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa ba'di ahli al-Kufah Sufyan ats-Tsauri dan sebahagian ulama dari kalangan penduduk Kufah tu di sisi mereka yang tidak duduk sekadar tasyahud pada rakaat yang keempat terus bangun dah jadi 5 kira sembahyang dia batal maksudnya tak jadi fardu dah kena sembahyang fardu semula tapi dengan cara menambahkan 1 rakaat lagi jadikan 6 rakaat itu sembahyang sunat sembahyang nawafil. Babu majaa fi tasyahudi fi sajdatai sahwi sabau